Al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Cik Muhammad Syariman bin Idris, Guru Besar SK Sepompulai. Yang berbahagia Encik Muhammad Atik bin Johari selaku penceramah kita pada hari ini. Yang dihormati Cik Baharudin selaku YDP PIBG, Barisan Penolong Kanan, guru-guru serta murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama sekali syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang sangat berbahagia, yang sangat barakah ini kita diberi kesempatan untuk berada dalam majlis kita, majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu 1445 Hijrah, yang mana tadi kita dah selesai perarakan dan insya-Allah kita akan teruskan acara kita pada hari ini dengan sesi ceramah. Jadi untuk meneruskan acara kita bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Fairul Hafiz bin Osman untuk membacakan doa. Dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, kami mohon keberkatan, kerahmatan dan keredaan-Mu ya Allah, agar Engkau berkati dan pelihara majlis kami. Turunkanlah rahmat dan lembayung kasih-Mu kepada kami yang ada pada majlis ini. Ya Rahman ya Rahim, kami berhimpun bagi menyatakan kasih dan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan agung yang banyak berkorban untuk kami dan seluruh umat ini. Ya Rahman ya Rahim, berilah petunjuk dan taufik kepada kami agar kami dapat mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanamkanlah perasaan kasih dan cinta kami yang tidak ada tolak bandingnya kepada baginda Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berilah kekuatan kepada kami agar mengikuti jejak langkah baginda, amalan dan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan himpunkanlah kami bersama baginda Nabi kami di akhirat nanti. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami anak-anak yang meneruskan perjuangan baginda Nabi kami. Berikanlah kekuatan kepada kami menegakkan Islam dalam diri dan masyarakat kami. Hindarilah kami daripada sebarang kejahatan dan kerosakan. Berikanlah kekuatan kepada kami. Bimbinglah kami dengan akhlak junjungan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna mutabi'atan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ibadatan, biqudratika wa quwwatika ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Fairul Hafiz atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Pihak majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Cik Muhammad Atik bin Johari kerana kesudian untuk menerima jemputan sebagai penceramah Maulid Rasul kita pada hari ini. Jadi Ustaz Muhammad Atik ni merupakan imam ya. Apa yang saya tahu, seberingkas imam di Masjid Raja Nazrin di Rapat Jaya, Rapat Jaya Tambahan. Jadi untuk selebihnya, jika Ustaz tidak keberatan, bolehlah memperkenalkan sedikit sebanyak. Ya, saya tak sempat nak
nak berkenalan tadi. Okey, cuma jika adalah. Okey, jadi untuk peringatan kepada murid-murid sekalian, hari ini merupakan hari yang bukan senang kita nak buat majlis, semata-mata untuk memperingati Nabi SAW. Jadi kita jemput penceramah kita untuk memberikan sedikit sebanyak ilmu pengetahuan, semata-mata untuk mendatangkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Jadi apa yang kamu perlu buat, dengar betul-betul. Tolong tutupkan mulut sekejap, gunakan telinga dan mata sahaja. Kalau nak bercakap, boleh bercakap selepas ini. Boleh. Kalau rasa sangat banyak, nak simpan dulu, simpan sekejap lagi, lepas tu boleh cakap dengan saya. Kan? Macam tu. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Atiq bin Johari, Imam Masjid Raja Nazrij, untuk meneruskan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tes, ngeteh, tes. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tutup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Ya, Ustaz Ati. Okey, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Waktu mengajar ceramah di sekolah Rapat Jaya Tambahan, entah macam mana boleh dapat nombor. Jadi rasa segan lah. Sebab itu kan dahsyat sangat. Imam masjid kampung dia, Imam Masjid Raja Nazrin Shah, kampung dia tu, orang kampung. Okey, baik. Berdiri Ustaz kat sini tak adalah cerita sebanyak lah. Sebab apa kita nak cerita hari ni, kita nak imbas kembali, kan, apa biodata dia, kan. Selama ni kita kenal Nabi Muhammad, tak adalah kenal sedetail, kan. Kalau boleh, kalau siapa yang nak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenallah dia, baca buku Syama'il Muhammadiyah, tengok biodata dia, apa fizikal dia makan minum macam mana, solat macam mana, akhlak dia macam mana. Okey? Baik. Sebelum tu saya nak bawakan satu ayat daripada surah Ali Imran, ayat yang ke-31, juzuk yang ketiga. Apa dia sebut? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kuntum
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, ini Muhammad. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampuni dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, macam mana nak kenal Nabi ya? Kalau kita sayangkan Nabi, kalau kita benarkan, cintakan Allah, ikutlah apa yang Nabi buat. Betul? Ikutlah apa yang Nabi buat. Okey, sebelum tu Ustaz nak tahu nama penuh kan? Ustaz suka tanya. Okey, nama Nabi Muhammad apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lagi bin bin apa? Bin Hisham koma Hashim. Hashim. Lagi bin itu ya. Bin Abdul Manaf. Okey. Sebenarnya panjang lagi kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fah bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dia keturunan siapa? Dia keturunan Nabi keturunan Nabi Muhammad. Apa? Keturunan Nabi Nabi Adam tu dia jauh tu. Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Adam tu awal lagi manusia pertama, jenuhlah nak cari kan. Tengok kalau nama dia pun dah panjang sampai Adnan kan, bin Adnan, jauh punya bin. Kalau macam ustaz nama Muhammad Atik bin Muhammad Jari bin Haji Saleh bin Musa bin Haji Saleh. Lepas tu bin I don't know bin macam pernah kenal tapi tak tahu ke mana. Bin tak ingat. Habis tinggi pun Haji Saleh je. Ada kamu ingat atuk kamu? Moyang kamu ingat? Tak ingat. Habis tinggi atuk je. Atuk ingat nama atuk? Kalau nama atuk tak ingat jenuh lah. Okay? Baik. So dia bangsa apa? Melayu koma. Bangsa apa? Bangsa Islam. Buat apa? Itu agama. Bangsa Arab. Arab apa? Arab Saudi buat apa? Itu negara. Arab Quraisy. Bangsa Arab Quraisy. Maksudnya dia golongan bangsawan lah. Tahu bangsawan? Orang kaya-kaya lah kan. Kita rakyat marhin, orang kampung. Itu tak lah orang kampung, kau orang kaya. Orang kaya kau lah. Okay? Baik. So dia kata apa? Nabi pernah sebut sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah daripada anak Ismail. Dia memuliakan bangsa Quraisy daripada keturunan Kinanah. Dia memuliakan Bani Hashim daripada bangsa Quraisy. Kemudian dia memuliakanku daripada Bani Hashim. Bermaksud keturunan Nabi Muhammad ni keturunan yang sangat mulia. Boleh ya? Macam kita ingat lagi keturunan kita siapa? Tak ingat lah. Habis tinggi atuk je. Betul tak? Okay? Okay, tarikh lahir. Tarikh lahir bila? Tarikh lahir Nabi Muhammad bila lahir? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Alhamdulillah. Tarikh tu banyak lah. Ada banyak orang kata 9, ada yang kata 10, ada yang kata 2, ada yang kata 8. Cuma yang disepakati apa dia? Adalah sepakati adalah yang 12 Rabiul Awal lah. Kalau tengok dalam kitab-kitab sirah, ada yang kata 8 hari bulan ataupun 9. Okey, tapi sebenarnya yang kita sepakat adalah 12. Dan yang paling sepakat adalah hari apa? Hari apa dia Nabi lahir? Hari Isnin. Okey, hari Isnin tahun Gajah. Yang tu kita sepakat. Tahu tak kenapa dia tahun Gajah? Apa maksud tahun Gajah tu? Tahun Gajah lah. Tahun tu banyak gajah. Tak. Tahun tu banyak apa?
Ha. Dia tahun tentera bergajah. Siapa nama yang nak serang Kaabah tu? Abraha. Ya, sebab apa? Dia kata apa? Sebab dia nak serang Yaman. So dia nak promote lah. Dia nak datang kat Mekah ni, dia nak promote. Maksudnya dia nak bandingkan Kaabah dengan binaan gereja dia dekat sana. Maksudnya nak kata gereja dekat sana yang dibuat tu cantik lah. Tapi adalah orang Arab dekat Mekah ni, dia jealous dengan apa yang dia buat tu. Dia pergi Yaman, dia kotorkan gereja Abraha tadi. So Abraha dia bengang lah. Dia bengang, bawa tentera bergajah datang nak serang Kaabah. Ya, itu cerita tu panjang lah, bukan cerita tu pula. Tak. Okey. Yang seterusnya, masa lahir. Dekat mana? Masa lahir dia tu. Kau apa? Waktu dia lahir. Apa main jam pula kau? Masa. Waktu pagi lah, takkan malam koma lah. Waktu pagi. Ada yang kata ketika fajar menyingsing. Okey, ini senang lah, waktu pagi je. Okey, dia punya tempat lahir kat mana? Kau lahir kat mana? Tempat lahir kat mana? Cerita lah. Nabi lahir, tempat lahir dia kat mana? Madinah buat apa? Di Mekah besar kat mana? Rumah apa? Ya, di rumah Abu Talib. Mekah kan besar macam Ipoh besar. Kan? Ni baru 9 bulan ustaz dekat rapat jemaah kan dia besar. Sebut Mekah memang besar lah, kat mana? Kan? Betul tak? Dekat rumah Abu Talib. Okey. Baik. Kalau Nabi, nama-nama Allah ada berapa? 99. Ya, nama-nama Allah ada 99. Tapi kalau nama Nabi pun ada banyak juga. Yang kalau dalam Quran ada yang nama Muhammad, ada yang nama Ahmad. Ya, nama Muhammad dan Ahmad. Tapi sebenarnya kalau ikut dalam hadis banyaklah nama dia. Ada yang dikatakan nama dia Al-Muqaffa, ya, ataupun Al-Hashir, Al-Amin, yang dipercayai. Betul tak? Trusted, bukan scammer. Trusted, dipercayai. Macam kamu boleh percaya sepenuhnya? Tak boleh percaya lah. Yang boleh dipercaya hanya Nabi Muhammad. Faham tak? Lagi apa lagi? Al-Aqib, yang mengakhiri. Itu banyak nama Nabi Muhammad. Walaupun nama dia Ahmad ataupun Muhammad, tapi sebenarnya ada lagi Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffa. Ya? Okey. Nama Abah ada nama apa? Abah Nabi Muhammad nama apa? Abdullah lah, Abdullah bin Abu Talib lagi rumah. Ayah perempuan nama ayah nama Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib lah tadi Ustaz cerita tadi nama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf tadi punya panjang ni cakap tadi. Betul tak? Okey. Nama maknya Aminah binti apa? Koma kalau artis laju BTS, Blackpink, tu ingat Mana? Aminah binti apa? Binti Fatimah. Apa Fatimah anak Nabi? Hashim lagi koma. Dia sebut Hashim je. Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Baik. So maksudnya keturunan Nabi Muhammad, maksudnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kalau mak dia pula Aminah binti Wahab, betul binti Abdul Manaf. Jumpa balik moyang Nabi. Maksudnya satu keturunan. Ya, nama sebab tu keturunan Nabi Muhammad ni keturunan yang mulia. Jumpa balik. Maksudnya moyang-moyang mak dia, moyang ayah dia semua jumpa balik. Betul tak? Jumpa balik. Okey. Kita tengok balik tentang ibu susuan. Ibu susuan siapa nama? Yang itu ya Roma, sebab ada nasyid kan. Halimatu Sa'diyah tu je lah ingat. Lagi? Apa? Suwaibah lagi. Satu lagi. Dia ada 3. Ibu susuan nama dia
Halimatus Sa'diyah lagi. Aminah mak dia janganlah ibu susuan lagi. Agak-agak apa dah? Suwaibah tadi. Lagi. Halimatus Sa'diyah. Satu lagi. Dia ada 3. Ada 3 ibu susuan Nabi. Siapa? Satu lagi dinamakan sebagai Barakah Al-Habsyiyah ataupun dikenali dengan Ummu Aiman. Okey, Ummu Aiman. Jadi 3, Ummu Aiman, Suwaibah dengan Halimah Sa'diyah. Ada 3 lah ibu susuan. Sebab waktu Aminah ada, waktu mak dia ada, maksudnya dalam beberapa tahun dia ada pembantu, maksudnya ada hamba, iaitu namanya Ummu Aiman. Ya? Ya, ingat tu. Okay, maksudnya ada 3 ibu susuan. Faham? 3 ibu susuan. Okey, lagi. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Umur 5 tahun ada peristiwa apa? Umur 5 tahun ada apa? Peristiwa apa? Ya, bukan belah. Bedah tu hospital. Boleh ya? Okey, peristiwa dibelah dah ada. Kan? Nak cuci balik. Tu kau mau bedah. Kubur lah kan. Betul tak? Okey. So peristiwa dibelah. Ini ada dalam hadis. Yang ke-6 usia 6 tahun. Apa dia? Ada apa peristiwa dah? Peristiwa. Umur 6 tahun. Ibu dia meninggal. Ibu dia tadi siapa nama dah? Mak Nabi nama apa? Aminah. Okey, dia jatuh sakit. Waktu dia lepas balik melawat saudara mara dia. Dia jatuh, dia meninggal dekat mana? Dia meninggal kubur ibu Nabi dengan kubur yang kita tengok kubur ni. Cantik kubur kita lagi dia berbanding kubur Aminah. Tak nampak macam kubur. Itu ibu Nabi. Macam mak kamu. Ya, bila mak kamu meninggal, kubur dia lah. Tata dia tak macam mak kubur dia. Tak macam kubur. Ya, mak pada Nabi. Mak kita boleh buat tu. Jaga. Okay. Baik, so mak dia sakit, jatuh sakit dan meninggal di kampungan Abwa. Jauh juga lah kampungan Abwa ni. Okey, yang seterusnya usia. Okey, waktu mak dia sakit, siapa jaga dia? Lepas mak dia meninggal, siapa jaga dia? Abdul Talib. Apa Abdul Muttalib? Datuk Nabi. Ya, siapa yang jaga dia selepas ibu dia tanya, Datuk Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama dia sebenarnya Syaitah. Maksudnya waktu dia muda, dia macam ada uban sikit dekat kepala dia tu. Ya, kepada adalah panggilan tentang Abdul Muttalib ni, panjang pula cerita dia. Okey. So umur 8 tahun pula, apa peristiwa yang berlaku? Umur 8 tahun. Ya, Abdul Muttalib pula meninggal. Ya, maksudnya umur 8 tahun dan meninggal. So banyaklah kronologi cerita Nabi kan. Mula-mula ayah dia dah tak ada dalam kandungan. Lepas tu dalam umur 6 tahun mak dia pula meninggal. Terus jadi anak yatim. Anak yatim piatu. Yatim ni kehilangan siapa? Anak yatim kehilangan siapa? Kehilangan ayah, bukan mati mak. Ya, anak yatim adalah kehilangan ayah. Tapi kalau yatim piatu baru kehilangan ibu dan ayah. Ya, so Nabi buru dah masa. Dulu anak yatim dulu, lepas tu baru anak yatim piatu. Ya, sebab tu Nabi sangat sayangkan anak yatim. Walaupun kita usap kepala yang anak yang tak ada mak ayah ni, dapat pahala besar. Apatah lagi kita bagi makan, jaga dia, bagi pakaian cantik-cantik. Allah sediakan syurga yang terbaik untuk dia. Ya. Okey, yang seterusnya umur 9 tahun. Umur 9 tahun Nabi ni dah start cari duit. Umur 9 tahun. Umur 9 tahun darjah apa? Darjah 3. Darjah 3 dah start keluar cari duit dah. Kamu ada keluar cari duit? Duit minta dengan mak abang. Abang nak duit. Ya, kalau siapa ya, kalau darjah 3 dah start keluar berniaga, cari duit. Adalah ikut sunnah macam Nabi buat. Darjah 3 dah keluar cari duit. Maksudnya dia apa? Dia ambil upah. Dia buat apa?
Upah gembala kambing. Maksudnya nak upah lah jaga kambing. Kamu boleh jaga kambing. Itu kamu yang takut dengan kambing. Betul tak? Okay. So maksudnya dia upah yang Nabi ambil sikit ke, dia tak banyak. Yelah umur dah jam 3, upah dia sikit lah. Kan, berbanding yang besar mungkin lah dia yang besar ni dia jaga dia cantik lah sikit berbanding kanak-kanak jaga. Betul tak? Okay. Seterusnya umur 12 tahun dah keluar berniaga, keluar negeri. Ada umur dah jam 6 dah keluar negeri dah? Ke ada dekat sini dah jam 3 dah keluar negeri dah? Maksudnya pergi KL. Pernah kan? Mestilah kan? Nak pergi Johor kan? Sama lah kan macam Nabi. Dia pernah keluar daripada Mekah, keluar pergi berniaga. Kita ni setakat berniaga, tolong-tolong mak, tolong-tolong ayah kan? Tolong mak saudara ke ataupun ayah saudara ke, berniaga. Tapi tak, Nabi dah jam tadi umur 12 tahun tadi. Umur 12 tahun dah keluar pergi berniaga dekat mana? Dekat Syam. Syam kat mana? Madinah lagi. Syam kat mana? Dekat Syria. Jauh lah. Arab Saudi dengan Syria tu jauh lah. Faham tak? Maksudnya dah start pergi keluar bermusafir, cari duit. Ya, dia keluar dengan siapa? Keluar dengan Abu Talib lah. Dah lepas Datuk dia meninggal, siapa yang jaga? Abu Talib jaga dia, betul tak? Ya, Abu Talib yang jaga dia, bapak saudara dia. Okey, so umur 14-15 tahun. Umur 14. Maksudnya lebih kurang tingkatan 2, tingkatan 3. Dia dah start masuk peperangan dah. Oh, start perang. Maksudnya tu kan Nabi waktu umur tingkatan 3, tingkatan 4 ni dia kutip anak panah. Dah masuk perang lah. Ada kamu masuk perang? Tak ada lah kan. Sini mana ada perang. Kuang-kuang dalam CSGO tu dalam handphone ada lah. Mobile Legends itulah perang apa kan. Apa lagi? Fortnite. Semua lah. Okay. So kalau macam kita, Nabi tak ada. Nabi umur tingkatan 3, tingkatan 4 dah masuk peperangan, kutip anak panah. Okay. Apa lagi? Umur 25 tahun. Lagi sekali keluar berniaga. Umur 25 tahun ni muda lah. Maksudnya tengah handsome, kacau. Tengah muda, macam koma lah. Tengok rumah tengah cute. Nanti bila dah besar, handsome lah. Handsome, cantik. Betul tak? Ya. Okay, so Nabi ni, Nabi dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf mana handsome? Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf mana handsome? Dua-dua handsome. Tapi akhlak Nabi Muhammad lebih menyerlah berbanding kehandsoman dia. Akhlak Nabi Muhammad lebih terselah berbanding dengan fizikal dia tu. Maksudnya handsome lah. Kalau baca tentang fizikal Nabi ni badan dia agak fasa sikit. Banyaklah cerita pasal badan dia tu. Okay, rambut dia panjang macam mana. Okay, itu antara umur 25 tahun. Waktu lah berniaga. Jumpa dengan siapa berniaga? Waktu tu lah dia jumpa dan berkahwin dengan siapa? Siapa isteri pertama dia? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid itu adalah isteri pertama Nabi. Baik, isteri bernama Nabi ni, Khadijah binti Khuwailid ni adalah isteri yang paling Nabi sayang. Sebab apa Nabi paling sayang? Semualah baik. Takkanlah kamu kahwin dengan isteri yang jahat kan? Mestilah yang baik, cari yang baik. Betul tak? Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Sama lah dengan Nabi. Nabi sayangkan Khadijah binti Khuwailid. Sebab apa? Sebab di antara tanda-tanda sayang tu, sayang tu confirm lah. Sebab sepanjang Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi tak pernah bermadu. Maksud bermadu ada maksudnya Nabi kahwin lain. Tak, Nabi kahwin waktu Khadijah binti Khuwailid, Nabi kahwin seorang. Maksudnya dia sayang betul. Sebab itulah anak Khadijah ramai. Anak Nabi dengan Khadijah ramai. Ya? Maksudnya dia sayang betul, tak pernah bermadu. Maksudnya kalau Khadijah pula, kalau dia selepas dia
Kalau dia tak meninggal, rasanya stay lama. Tapi tak tahu lah, itu adalah perintah Allah lah. Allah nak bagi takdir. Okay? Baik. So Khadijah ni antara isteri yang Nabi paling sayang. Okay? Baik, umur 35 tahun banjir besar melanda Kaabah. Umur 35 tahun ni satu banjir besar lah. Jadi maksudnya ada sebahagian daripada batu dekat Kaabah tu, maksudnya dia jatuh lah, mungkin banjir kan, jatuh. So dekat situ peristiwa angkat batu apa? Ya, batu Hajarul Aswad. Kat situ lah kan, berebut-rebut siapa nak angkat batu Hajarul Aswad ni. Betul tak peristiwa tu? Tapi datang Nabi kan, datang Nabi apa? Ambil golongan-golongan dalam 4 kain kan, satu kumpulan ni, satu kumpulan ni, satu kumpulan ni, satu kumpulan ni, letak satu kain, batu letak atas dia. Siapa yang angkat batu tu? Nabi Muhammad. Semua berebut nak angkat batu tu. Tapi sebab Nabi Muhammad trusted, dipercayai, orangnya jujur, tak ada menipu, ya. Maksud dia angkatlah batu tu. Itu antara kronologi lah. Kisah nak cerita dia punya perjalanan, kisah hidup, garis masa dia tu. Okay? Umur 40 tahun barulah dia dapat wahyu. Umur 40 tahun baru dia dapat wahyu. Dia dapat wahyu dekat mana? Dekat Gua mana? Gua Hira. Okey, Nabi dengan Gua Hira ni, sebelum Nabi dapat wahyu pun Nabi dah biasa singgah dekat Gua Hira. Jangan ingat bila dapat wahyu dia Nabi baru datang Gua Hira. Tak. Nabi dah biasa dah dengan Gua Hira. Maksudnya regular customer, dah biasa singgah situ. Waktu mana? Waktu bila ada pesta maksiat ada dekat Mekah, Nabi lagi lah, Nabi hindarkan diri daripada pesta maksiat. Maksudnya biasa singgah dekat Gua Hira tu. Tapi cuma itulah umur 40 tahun datang siapa yang bawa wahyu? Malaikat apa bawa wahyu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni, Nabi Muhammad dia tengok rupa paras Malaikat Jibril yang original. Maksudnya original macam mana? Nampak dia punya tubuh badan, maksudnya fizikal Jibril tu ada dua tempat je. Nabi tengok Malaikat Jibril dengan muka yang maksudnya original fizikal Malaikat Jibril ni. Yang pertama waktu dia dapat wahyu, yang kedua waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dua ni je Nabi tengok ori. Selebih daripada tu, Malaikat Jibril dia akan berupa macam kita lah, pakai baju putih. Dia datang dekat Nabi, sampaikan wahyu. Selebih tu maksudnya Malaikat Jibril banyak menyerupai kita. Tapi dua tempat tadi tu, saya kata tadi, dekat Gua Hira dan juga peristiwa Isra dan Mi'raj, Malaikat Jibril tunjukkan diri dia yang sebenar. Lepas tu bila dia peluk Nabi, dia cakap apa? Iqra. Kan? Baca. Nabi cakap apa? Mak, anak berkelain, aku nak baca apa? Tak, cakap orang peluk kamu. Baca. Kamu baca? Baca apa? Kan? Betul tak? Tak tahu nak baca apa? Kan? So barulah Jibril dia baca ayat apa tu? Surah Al-Alaq. Berapa ayat? 1 sampai 5. La taqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, maksudnya baca ayat tu. Okey, yang seterusnya. Dekat situ mesti dapat wahyu. Okey, Nabi ni bila dia dapat wahyu, Nabi balik getar-getar lah. So siapa yang tenang dia? Khadijah lah. Sebab tu dia sayang waktu peristiwa. So wanita yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah. Kanak-kanak pertama masuk Islam siapa? Kanak-kanak pertama masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib, umur 10 tahun. Tu kanak-kanak yang pertama masuk Islam. Maksudnya lepas Nabi dah dapat wahyu, Nabi dakwah secara rahsia. Berapa tahun Nabi dakwah secara rahsia?
40 tahun. Umur dia 40. Nabi berdakwah secara rahsia. Dia dakwah di Mekah 3 tahun. 3 tahun je. 3 tahun je. Nabi ni kalau berdakwah 3 tahun je secara rahsia. Maksudnya bila Nabi berdakwah, Nabi dakwah dengan kaum kerabat dia, ahli keluarga, kawan-kawan yang boleh dipercayai, hamba dia. Faham tak? So lebih kurang dalam masa 3 tahun tu Nabi dapat Islamkan seramai 40 orang. 40 orang. Betul tak? Apa sikit ramai lah 40. Kamu boleh Islam orang? Ramai lah kan, secara rahsia. So bila Nabi ni berkumpul, kadang-kadang bila dah banyak dakwah secara rahsia, kadang-kadang dia suka berkumpul kat satu tempat. Dikumpul kat rumah siapa? Rumah apa? Rumah apa tu? Rumah siapa? Abu Bakar. Dia main teka-teka dah tu. Rumah siapa? Al-Alqam bin Abi Al-Alqam. Rumah Al-Arqam. Bukan Al-Arqam zaman sekarang ni. Okay, Al-Arqam, sahabat Nabi juga kumpul kat situ pula. Okay, dalam masa 3 tahun. Barulah masuk tahun yang keempat, baru Nabi dakwah secara terang-terangan. Dekat mana? Nabi ajak penduduk Mekah kan, berkumpul dekat Bukit Safa. Safa dan Marwah, nanti korang tahulah bila kerjakan haji ni. Okay, Nabi di atas gunung tu, Nabi cakaplah berdakwah. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah. Banyaklah ayat dia tu. So siapa yang mencarut ataupun mencela Nabi waktu tu? Siapa? Abu Lahab kan? Abu Lahab lah yang mencela Nabi waktu Nabi dakwah secara terang-terangan kan? Tabbat selaka ya Muhammad kan? Celakalah kamu wahai Muhammad. Terus dah turun surah apa? Surah apa? Al-Alaq. Lagi surah apa? Al-Ikhlas tu Allah. Ya. Al-Araf. Surah Surah apa? Surah Al-Ma'un jangan ke? Surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Tabbat yada. Cuba baca sikit surah Al-Masad. Tapi bawa tak dalam solat? Bawa kan dalam solat. Janganlah bila masuk solat je Allah, na'udzubil falaq, na'udzubil nas. Itu je lah sampai ketua. Bila surah lain ni tak nak hafal. Ya? Okay. So itu antara kronologi. Okay, apa lagi? Umur dia 53 tahun. Baru dia pergi berhijrah ke mana? Ke Madinah. Maksudnya Nabi ni kalau dekat Mekah 13 tahun. Dan Nabi ni dia sayang ke Mekah. Sebab Nabi pernah sebut, kalaulah bukan kerana perintah Allah, saya akan stay dekat Mekah ni. Maksudnya dia sayang Mekah. Sebabkan perintah Allah dan juga dia punya kaum kerabat dia kena pulau dengan ni bangsa kafir Quraisy. Kena pulau barulah start berhijrah ke Madinah. Betul tak? Hijrah ke Madinah. Itu antara kronologi. Umur 63. Apa berlaku dengan umur 63? Bukan kan? Ya, umur 63. Hari apa? Hari Isnin. Maksudnya Nabi ni, Nabi lahir dan Nabi wafat saat hari yang sama dan tarikh yang sama. Ya. Maksudnya Nabi lahir hari Isnin, wafat pun hari Isnin, lahir 12 Rabiul Awal dan wafat pun 12 Rabiul Awal. Nabi waktu last kali kan, dia tinggal dekat siapa? Dia tinggal kat mana? Dekat rumah siapa? Ya, rumah dia lah kan? Dengan siapa? Dengan Aisyah. Aisyah anak siapa?
Aisyah anak siapa? Anak Abu Bakar. Tinggal atas pangkuan Aisyah. Ya, sampai keluar Ayu dia. Ayu itu kalau diceritakan Ayu itu kalau macam kita kan Ayu basi. Kan tidur keluar basi, kan tidur kat bangkai tu kan peta Rusia mereka. Kau tengok Ayu sendiri dekat bantal. Kan peta Rusia mereka. Kan semua ada benda. Peta semua ada banyak itu. Tapi bila Nabi ni dia punya Ayu dia tu sejuk. So Nabi dah ni lah Aisyah tahulah. Dekat dah punya ajar dia. Apa? Antara kronologi dia tu. Baik, sepanjang akhlak dia Nabi ni, akhlak Nabi ni sangat terpuji. Sebab tu saya kata Aisyah isteri dia cakap akhlak Nabi Muhammad macam Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Sifat akhlak dia tu macam Quran. Sebab tu orang yang bila first time jumpa Nabi, kali pertama jumpa Nabi, dia akan rasa segan dan rasa memang tertarik berbanding dengan handsome Nabi tu tak. Koma. Tengok handsome dia, tengok cantik tu. Satu koma. Tapi bila jumpa Nabi, terpekun dengan akhlak Nabi. Sebagai contoh, Ustaz bawakan cerita Nabi waktu dekat, saya tak ingat sama ada di Mekah ke di Madinah. Nabi ni dia suka lalu satu kawasan. Dan satu kawasan tu ada rumah yang mana ada perempuan tua. Perempuan tua ni bila nampak dia Nabi lalu, dia caci maki, dia balik najis dekat Nabi. Cuang balik tai ke kamu. Agak-agak kamu pukul balik lah kan. Tapi tak, Nabi hari lalu, hampir setiap hari lah lalu situ. Dia balik najis. Lepas tu ada satu hari tu Nabi lalu tak ada orang balik najis ataupun orang kutuk maki dia, tak ada. So Nabi hairan lah. Kan? Biasa hari-hari lah. Kan? Biasa hari-hari lah. Tapi hari ni tak lalu. So apa Nabi buat? Nabi cari balik lah orang yang balik tu. Nabi cari, rupanya Datuk tu adalah perempuan tua dan Nabi ziarah dia. Boleh kamu buat macam tu? Orang yang hari-hari marah kamu, kutuk kamu, balik najis dekat kamu, boleh kamu, waktu dia sakit kamu singgah lawat dia. Ada agak-agak boleh tak kita macam tu? Tak boleh. Itu Nabi. Orang yang balik najis, tahu najis? Tapi itu tak najis. Tapi Nabi bawa, Nabi singgah rumah dia, bawakan makanan, ayam kan. Kita boleh kan? Tak boleh. Itu Nabi. Okay? Sama lah juga saya bawakan cerita yang mana selepas kewafatan Nabi. Okay? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, siapa? Bapa mentua Nabi lah, ataupun sahabat paling akrab dengan Nabi, datang jumpa anak dia Aisyah. Anak dia Aisyah, dia tanya lah, wahai Aisyah, kamu cerita ke aku apa yang aku buat dan Nabi buat. Maksudnya aku ceritakan apa yang Nabi buat, aku tak buat lagi. Tentu ni Abu Bakar tanya pada Aisyah, apa yang Nabi buat, aku tak buat lagi. Itu cerita, aku nak tahu benda. So Aisyah pun kata, semua yang Nabi buat, ayah dah buat dah. Kan? Betul nak apa? Esok datang lagi sekali. Abu Bakar datang lagi sekali. Dia tanya, wahai Aisyah, aku cerita sikit, mesti ada yang Nabi buat, aku tak buat lagi. Tu Nabi buat, aku tak buat lagi. So Aisyah jawab apa? Nabi dah buat, kamu, ayah pun dah buat dah. Hari yang ketiga, dia tanya lagi, mesti ada. Wahai Aisyah, mesti ada apa yang Nabi buat, ayah tak buat lagi. Apa dia? Cerita yang sikit. So apa dia buat? Nabi cerita, okay, ada satu dekat punggung hujung sekali dekat Madinah tu, ada satu dekat kawasan hujung sekali, ada satu rumah yang mana Nabi selalu singgah dekat situ bagi makanan dekat orang, ada orang Yahudi, orang Yahudi. Okay, so Abu Bakar buat apa? Pergilah rumah tu, pergi rumah orang Yahudi ni. Orang yang Yahudi ni, dia setiap hari maki dan kutuk Nabi. Okay, tapi dia buta. Dia buta. So pakcik tua dia buta. So apa buat? Abu Bakar datang, bagikan makanan. Maksudnya dia bawa makanan, ya ikut sifat Nabi macam tadi saya cerita perempuan tua tadi, bawakan makanan Nabi. Itu kan pada musuh dia, tapi bawa makanan, pakaian. Betul. So
bila Abu Bakar nak suapkan makanan dekat pakcik tua yang selalu hina Nabi ni, pakcik tua tu bila dia makan, dia ludah balik. Dia buat apa? Dia kata, kamu bukan pemuda yang selalu datang hari ni, yang selalu suapkan aku ni. Nabi apa tu? Nabi Muhammad, Abu Bakar cakap apa? Tak, akulah pemuda tu. Walaupun sebenarnya yang selalu jumpa yang orang yang selalu maki dia tu adalah Nabi yang selalu suapkan makanan tu dia. Tak, pakcik tu cakap apa? Tak. Orang yang selalu suap aku ni biasanya dia akan pecah-pecahkan makanan tu. Maksudnya bila orang tua, janganlah sumbat ayam seketul. Kata dia nak telan susah lah, gigi tak ada. Atau gigi tak ada, rumah gigi ada. Betul tak? Ya. Tapi bila dia makan, maksudnya Nabi ni sebelum dia nak suap, dia ambilkan satu air, makanan itu dia pecah-pecah dulu, bagi dia betul-betul lembut, baru dia suap. Sebab apa? Macam tadi lah, waktu dia mudah tu tak tahu, bukan pemuda yang biasa hari-hari suap aku ni. Lepas tu barulah pakcik tu tanya, siapa yang selalu ucapkan tu? Siapa yang suapkan tu? Dia sebut nama dia Muhammad. Nampak? Kebaikan Nabi Muhammad. Itu antara kebaikan Nabi Muhammad. Musuh dia boleh singgah, boleh bagi makanan dan juga macamlah kita. Contoh Nabi bila dia cakap dengan orang yang golongan rendah darjat dia, Nabi bila dia cakap, dia suka tengok golongan yang rendah darjat. Maksud rendah darjat macam mana? Orang yang tak sama level. Maksud contoh golongan hamba. Nabi selalu tengok bila dia cakap seolah-olah nak menghiburkan hati seorang hamba. Boleh gitu tu. Contoh kawan kamu yang tak pandai dengan kamu yang pandai, bila cakap dengan orang yang tak pandai, dia mesti selalu palingkan muka. Kesian orang yang tak pandai. Sebab tu bila ada kawan-kawan yang tak pandai, tolonglah dia. Tolong dia. Bila berbincang, bila berbual dengan dia, pandang muka dia. Supaya bila kita pandang orang yang kurang pandai, bila dia tengok kita macam dia betul sayang kita. Macam itulah Nabi bila dia cakap dengan orang yang golongan hamba, Nabi cakap tengok dia betul-betul. Seolah-olah bila hamba dia tengok, bila Nabi tu tengok dia cakap kita, dia rasa macam seronok. Nabi tu sayang betul dengan kita. Itu Nabi, kita boleh tak contoh ni macam tu? Boleh tak agak-agak musuh yang selalu kutuk kita, marah-marah kita, kutuk belakang lah, apalah. Boleh tak kita buat layanan baik seperti Nabi buat? Boleh tak? Boleh lah, cuba. Sebab tu Nabi suka memaafkan, bukannya burden. Dah banyaklah Nabi ni pemalu, banyaklah cerita pasal akhlak ni tak habis. Ni cuma saya ceritakan kronologi sepanjang hidup dia. Satu lagi bab makan. Bab makan kan Nabi ni kalau dia makan, dia tak pernah sepanjang umur dia daripada dia waktu dapat jadi Nabi sampai dia wafat, tak pernah dapat rasa gandum yang halus. Maksudnya macam gardenia lembut sekejap bila makan. Maksudnya dia sama dia makan gandum yang kasar. Dan Nabi ni bila kadang-kadang dia makan tu tak pernah kenyang sampai 2 hari. Maksudnya dia makan besok confirm lapar. Kadang-kadang sampai tak makan berapa hari. Maksimum Ustaz pernah dengar 5 hari tak makan. Kita boleh? Boleh tak? Boleh tak? Contoh ni cerita terakhir ni last kita bawa daripada peperangan Khandaq. Tahu peperangan Khandaq yang gali parit tu? Seorang cerita kan, Nabi pernah gali parit kan? Dia dah lapar teruk. Tahu gali parit. So sahabat-sahabat yang lain dah minta bagi izin pada Nabi. Nabi kami nak balik cari makan dah lapar kan. Tapi Nabi teruskan juga. So adalah Ustaz tak ingat sampai seorang sahabat sama ada Jabir ataupun Jarir. Jemputlah Nabi, dia nampak Nabi, Rasulullah jom balik rumah aku, kita pergi makan kan. Bila dia makan, Nabi pun ajak sahabat-sahabat dia sekali makan kat rumah Jarir ke Jabir, saya ingat nama sahabat tu. So bila kebetulan Nabi ni walaupun dalam keadaan dia lapar, masuk rumah orang, Nabi tolong bagi kawan-kawan dia makan dulu. Boleh kita? Kita dalam keadaan perut lapar, sampai ikat batu tau. Ikat batu ke Nabi. Kita boleh ikat batu ikat perut, nak tahan punya sakit lapar, ikat batu. Itu Nabi.
Dia dah ikat batu dah kat perut tu. Ikat batu dah. Tapi dia tolong sahabat-sahabat, dia tolonglah tuan rumah tu siapkan makanan bagi kawan-kawan dia makan dulu. Sampai kenyang baru dia makan. Kalau kita ada, dah tahu lapar balik, orang ajak makan lah, nak dulu lah. Yang lain hantar Allah lah. Itu kamu. Kita macam tu lah. Tapi Nabi tak macam tu. So antara akhlak Nabi memang sangat hidup dia biasa dengan lapar, bukan selalu kenyang. Okay? Okay. So ini antara cerita kronologi saya tak tahu yang cerita banyak, panjang cerita dia. Okay? So kali ni Ustaz nak semua bangun. Kita nak selawat untuk kali terakhir. Boleh? Boleh bangun? Ya? Boleh ramai? Kita dengar sama-sama ya. Okay, 1, 2, 3. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh duduk. Boleh tanya taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selebihnya, jika kamu nak tahu lebih lanjut cerita tentang Nabi SAW ni panjang. Ada ustaz sebut mula-mula tadi ada satu kitab. Kitab apa yang jika kita nak kenal Nabi SAW, namanya kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab ini sangat bagus. Para ulama kata setiap rumah mesti ada sekurang-kurangnya satu kitab ini. Kalau ada kitab ini, seolah-olah kita nampak Nabi SAW di depan mata kita. Bagaimana Nabi senyum, bagaimana Nabi bercakap, bagaimana Nabi berjalan, rambut Nabi macam mana, perut Nabi macam mana, dan sebagainya. Banyak tentang Nabi. Okay, jadi itu serba ringkas. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaian ceramah yang begitu bersemangat itu tadi. Jadi diharapkan murid-murid dapat mengambil manfaat daripada ceramah itu tadi. Jadi untuk seterusnya, bagi menghargai sebagai tanda penghargaan, majlis mempersilakan Tuan Guru Besar Cik Muhammad Syariman bin Idris bagi menyampaikan sedikit cenderamata kepada tuan penceramah kita. Dipersilakan. Terima kasih. Okey ya. Dah. Panjang sangat. Digabungkan sekali. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas penyampaian sedikit cenderamata majlis Guru Besar untuk mengiringi bersama dengan Cik Baharudin, mengiringi Al-Fadhil Ustaz bagi sedikit jamuan ke kantin. Dipersilakan.